Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amrul Amri bin Muhammad Asngari. Tajuk pentadsiran akhir saya ialah perkaitan motor kasar dan motor halus dalam aktiviti pendidikan jasmani. Subjeknya ialah Asas Pendidikan Jasmani QJU 3012. Nombor kad matrik saya ialah D20192092079. Pensyarah saya ialah Dr. Julisma binti Jani. Yang pertama, kita akan pergi kepada apakah perkaitan motor kasar dan motor halus dalam aktiviti pendidikan jasmani. Yang pertama, kemahiran motor kasar dan motor halus boleh kita dapat dalam aktiviti pendidikan jasmani. Kemahiran motor kasar melibatkan otot besar badan seperti anggota tangan, lengan, kaki atau keseluruhan badan seperti seorang pelajar sedang membuat larian pecut. Seterusnya, kemahiran motor halus melibatkan pengawalan otot-otot kecil pada tangan, pergelangan tangan, jari-jari tangan, jari kaki, bibir, lidah dan sebagai contoh ialah seorang pelajar sedang membuat satu lontaran bola. Ini adalah aktiviti yang dijalankan dalam pendidikan jasmani. Dalam motor kasar, sebagai contoh yang pertama, berlari ataupun bermain bola. Motor halus pula menangkap bola ataupun membaling bola. Kemahiran motor kasar dalam pendidikan jasmani. Yang pertama, berlari dan bermain bola semasa pelajar melakukan aktiviti dalam pendidikan jasmani boleh dikategorikan kemahiran motor kasar kerana ketika pelajar berlari, ia melibatkan penggunaan otot besar yang membuatkan pergerakan seluruh badan. Hampir semua sukan dimainkan menggunakan kemahiran motor kasar. Kemahiran motor kasar amat penting untuk menjadikan kita sebagai atlet yang hebat. Seterusnya, kemahiran motor halus dalam pendidikan jasmani. Kemahiran motor halus ini melibatkan aktiviti-aktiviti yang menggunakan otot kecil. Kemahiran ini boleh didapati dalam aktiviti melontar bola menggunakan pergelangan tangan yang melibatkan pergerakan asas. Drill dalam sukan juga banyak menggunakan kemahiran motor halus kerana ia menguatkan kemahiran asas pelajar seperti koordinasi badan serta penggunaan otot kecil untuk aktiviti seperti kedudukan jari sebelum aktiviti lontar peluru. Kepentingan motor halus ini adalah untuk membina otot-otot tangan dan jari. Pelajar akan belajar cara-cara untuk memegang sesuatu seperti lembing sebelum merejamnya. Ia juga dapat membina koordinasi mata, jari, tangan seperti pelajar sedang memegang lembing dengan kedudukan jari dan tangan yang betul sambil melihat ke arah sasaran untuk membuat rejaman. Kemahiran motor halus ini selalu digunakan apabila kita memegang sesuatu, mata kita fokus kepada sasaran, tangan dalam kedudukan yang betul dan membuat aktiviti. Ini adalah kepentingan kemahiran motor kasar dan motor halus. Yang pertama, kita akan pergi kepada kemahiran motor kasar dahulu. Pelajar di sekolah dapat belajar pendidikan jasmani dengan menjalankan aktiviti yang melibatkan motor kasar. Penting bagi memastikan perkembangan setiap pelajar mengikut peringkat umur. Motor halus pula, pelajar dapat meningkatkan kemahiran motor halus dengan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan. Bagi memastikan penguasaan kemahiran asas serta kedudukan otot kecil dalam keadaan betul ketika melakukan aktiviti sukan. Konsep perbezaan motor kasar dan motor halus. Motor kasar, apabila kita berlari atau melompat yang melibatkan otot besar seperti kaki, tangan, seluruh badan, itu adalah kemahiran motor kasar. Konsep motor kasar ialah membuat aktiviti yang melibatkan otot besar seperti quadricep dan hamstring. Motor halus pula ialah aktiviti yang menggunakan otot kecil yang menguasai kemahiran yang boleh digunakan dalam aktiviti seharian seperti kita zip seluar dan membutang baju. Ia dapat menggunakan peralatan sukan dengan betul. Sebagai kesimpulan, kemahiran motor kasar dan motor halus banyak digunakan dalam pendidikan jasmani seperti bersukan. Penguasaan kemahiran tersebut amat penting untuk mengelakkan kecederaan semasa bersukan dan untuk penguasaan kemahiran setiap sukan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.